Baik, sebenarnya isu rasuah ni adalah isu yang sangat serius sebenarnya tuan-puan. Yang saya bimbang sebenarnya bila mana kadang-kadang ada pegawai yang kita katakan bukan nak rendahkan dia, tapi pegawai yang peringkat bawahan, maknanya bukan pegawai atasan, telah mula mengambil rasuah. Dan yang membimbangkan kita kadang-kadang mereka merasakan seakan-akan ambil rasuah ni bukan satu perkara yang membimbangkan mereka. Pada hakikatnya kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW sendiri melaknat. Perkara ni disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang mengambil rasuah. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah kata la'natullahi 'ala ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat orang yang menerima rasuah dan orang yang memberi rasuah. Maka apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan laknat di sini? Menurut Al-Imam Jurjani, maksud laknat kat sini adalah mereka dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Yang ni yang sangat membimbangkan tuan-puan. Bagaimana sekiranya kehidupan seseorang itu apabila mereka melalui kehidupan seharian mereka dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebenarnya dalam hidup kita ni, umur kita, kesihatan kita, rezeki kita, anak isteri kita, semuanya adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Bayangkan bagaimana sekiranya perkara-perkara yang dapat ni didapati melalui rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mula menjauhkan rahmatnya daripada kita. Yang ni yang kita bimbang. Kadang-kadang mereka mendapat rezeki yang macam-macam, tapi sebenarnya mereka telah mula menerima kesukaran ataupun kegusaran dalam jiwa mereka kerana dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Baik, apa pula kesannya kalau rahmat Allah Ta'ala ni dijauhkan daripada mereka? Yang ni yang kita bimbangkan juga, yang kita perhatikan ada dalam kalangan kita ni, mereka diberikan rezeki yang banyak, dapat rasuah kereta, dapat rasuah macam-macam, tapi hidup tak tenang. Orang kaya ni yang ambil rasuah ni kadang-kadang hidup dia lagi tak cukup daripada orang miskin. Maknanya ni yang kita takut, walaupun dia telah cukup dengan rezeki yang lain, kereta besar, rumah besar, tetapi jiwa dia gusar. Dia tengok ada penguatkuasa datang pejabat, dia dah risau dah. Dia tengok orang tu tentang macam ni ke, ataupun ada orang audit tentang apa yang dia lakukan, dia dah mula risau. Hidup dalam keadaan ketakutan. Inilah yang kita katakan barangkali Allah Ta'ala jauhkan rahmat daripada mereka. Mereka walaupun hidup dengan aman, maknanya hidup dengan nikmat yang banyak, tetapi hidup rasa tak tenteram. Yang lebih membimbangkan kita lagi, apa yang didapatinya daripada sumber haram tu tadi, iaitu rasuah tu tadi, disuapkan pula kepada anak isteri kita. Yang ni adalah perkara yang lebih membimbangkan sebenarnya. Sumber-sumber yang haram ini ataupun sumber yang dilaknat oleh Allah Ta'ala ni disuapkan kepada anak isteri. Yang kita bimbang adalah anak isteri telah mula menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Orang kata kadang-kadang tak menjadi dan sebagainya. Benda ni adalah muhasabah untuk diri dia kembali. Kalau dia merasakan kadang-kadang benda ni menyebabkan, ini yang para salafus salih dahulu mendapati. Kehidupan mereka telah mula macam seakan-akan jauh daripada Allah Ta'ala. Mereka akan muhasabah diri mereka, apakah ada daripada makanan ataupun sumber pendapatan mereka ini berpunca daripada perkara yang haram. Kerana makanan yang haram akan menjejaskan bukan saja fizikal seseorang, maknanya dari aspek makanan haram tu, maknanya kalau yang tak elok tu mungkin juga ada menghasilkan perkara yang tak baik buat diri mereka, bahkan memberikan kesan kepada spiritual. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah kata siapa yang makan makanan yang haram ni, doa mereka tidak diterima. Kadang-kadang hati mungkin boleh menjadi keras kerana kesan daripada sumber makanan yang tidak halal ni tadi. Oleh yang demikian, kita tengok dah tadi bagaimana Allah dan Rasul melaknat rasuah. Kita hendaklah menjauhi rasuah, menyelamatkan diri kita daripada perkara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala ni. Perangi rasuah, jadikan Rasulullah suri teladan.